Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera semua. Okey, cikgu doakan agar pelajar cikgu dalam keadaan yang sihat dan mempunyai fizikal dan mental yang baik, insya-Allah. Okey, hari ini seperti biasa di alam maya kita, okey, slot bersama dengan Cikgu Zul, santai-santai tapi berilmu. Okey, hari ini cikgu akan buat satu lagi nak kata ceramah pun tak ada orang depan. Kira taklimat lebih kurang taklimat alam maya, iaitu pengiraan merit untuk UPU online dan hala tuju kerjaya selepas SPM. Kan. Jadi cikgu rasa tajuk ni agak popular bagi mereka yang ambil SPM pada tahun yang berkenaan. Okey, tak kira lah nak cikgu di sekolah cikgu di SMK Teluk Kanan ataupun pelajar lain di seluruh Malaysia. Okey, dalam ni cikgu akan terang sikit lagi berkaitan dengan pengiraan merit dan juga hal tuju kerjaya. Okey, kita teruskan seterusnya. Sebelum kita lebih lanjut, okey, cikgu nak tunjuk benda ni. Okey, apa yang kamu faham berkaitan dengan gambar yang cikgu beri? Ada mangkuk satu besar, ada mangkuk kecil bawah dan ada hujan bernipis-nipis di atasnya tu. Menarik kan? Okey. Untuk pengetahuan kamu semua, ini ialah satu orang kata perumpamaan lah. Okey. Terdapat satu mangkuk yang besar, yang kecil dan hujan. Okey, ini bermaksud apa? Biarlah kita jadi yang kecil tapi kita memberi manfaat kepada orang lain. Maknanya apa? Dalam keadaan ini mangkuk kecil tu boleh menampung air untuk manfaat kepada orang. Tapi berbanding mangkuk besar yang tertangkuk tu, tak ada apa-apa, sia-sia, rugi sahaja. Okey, jadi kesimpulan kat sini nak kita apa? Kurang-kurangnya kalau kita mengaji, belajar ni, study ni, kita ada memberi satu kebanggaan atau satu kebaikan kepada mak ayah kita, kepada diri kita sendiri, kan? Diri kita sendiri dan kepada orang lain. Okey. Seterusnya, okey, ke mana kita nak pergi? Sekarang ni ada banyak universiti di seluruh Malaysia. Ni yang cikgu bubuh di sini hanya seberapa sahaja. Okay, seberapa sahaja yang kamu boleh tengok. Kita ada UPSI, UTM, kita ada Politeknik, okay. Kita ada Polimas dan kos komuniti dan sebagainya. Sebabnya banyak lagi universiti yang ada di Malaysia ni yang boleh kamu sambung belajar selepas SPM. Okay, jelas? Okay, seterusnya, apa impian kita kerana kita yang memilihnya, kerana ianya pilihan kita. Okey, tengok kat sini. Ini ialah selepas SPM kita akan ambil sama ada A-level, sama ada ke matrikulasi, sama ada ke institut perguruan, STPM, diploma, ataupun kita akan ambil sijil kemahiran ataupun kita akan kerja. Dan itu juga kita ada, kalau kita ambil STPM tu kita akan fikir ijazah dan seterusnya sarjana dan seterusnya kita akan ambil PhD. Ini ialah aliran carta berkaitan hal tuju pendidikan kita yang ada di Malaysia ni, STPM, degree sehinggalah PhD. Okey, seterusnya. Okey, cikgu kan tunjuk sikit apa yang berkaitan dengan Institut Perguruan Malaysia ni. Okey, nak masuk ke situ kita perlu ada sekurang-kurangnya A lah. Kurangnya ada 5A. 5A kat situ. Okey, 5A untuk kamu lanjutkan pelajaran kamu ke Institut Pendidikan Guru Malaysia. Okey. Dan biasalah bila dah habis tu, kalau tamat tu, confirm kamu akan jadi seorang guru lah. Itu ialah. Okey. Dan pengajiannya selama 5 tahun, 1 pembinaan dan 4 kali ijazah. Itu ialah. Dan bagi setiap subjek yang ada di IPG ni pun, dia ada syarat-syarat khusus yang perlu kita lihat. Okey. Seterusnya,
Kalau kamu nak pergi ke STPM, oh cikgu saya nak pergi ke STPM, okey boleh. STPM ni tak perlu memohon, hanya perlu menunggu tawaran daripada KPM ataupun daripada jabatan yang berdekatan dengan kamu lah. Okey, kelebihan dia menggunakan sistem semester juga macam universiti. Okey, setelah yang saiz kelas yang kecil, kontak guru dengan lebih kerap, boleh mengulang pembelajaran mana-mana aspek yang mengikut terma dan syarat, dan tidak perlu memakai pakaian sekolah. Maknanya sama dengan cikgu yang pakai. Itu ialah STPM. Okey. Seterusnya, okey, diploma. Diploma ni memang untuk orang-orang yang untuk pelajar yang memiliki SPM. Okey. Syarat dia seperti biasa, memiliki SPM, dapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan sejarah lulus. Tapi namun setiap subjek tu dan setiap program tu dia mempunyai syarat khusus yang berbeza-beza. Jadi kalau nak pergi untuk diploma di mana-mana universiti yang ada di Malaysia ni, kamu perlu melihat dulu di laman web UPU online, tengok situ syarat khusus dia, apa yang diperlukan untuk memenuhi kamu masuk situ. Kalau tak memenuhi, jangan minta, nanti kamu tak akan dapat, kamu akan kecewa sahaja. Okey, ni kelebihan dia. Syarat dia kelihatan lebih ada 6 semester, kombinasi kerja khusus dan peperiksaan macam format universiti. Okey, dan digemari majikan kerana pengalaman dan ambil komputer. Itu ialah sedikitlah kelebihan dan kelemahan yang ada pada diploma. Seterusnya, ijazah sarjana muda. Ijazah sarjana muda ni bagi SPM kamu tak layak untuk minta, tapi kamu boleh minta asasi sahaja. Okey, untuk sarjana muda ni hanya yang boleh minta pelajar-pelajar daripada lepasan STPM. Okey, untuk syaratnya sama juga. Yang paling penting, tengok syarat khusus dia. Rujuk di web UPU online. Kena tengok syarat khusus. Kalau kamu lepas, tiba-tiba syarat khusus tak lepas, jangan minta. Confirm takkan dapat. Okey, jadi untuk SPM macam mana ambil degree cikgu? Okey, kamu boleh melalui sama ada kamu melalui matrikulasi, melalui asasi, melalui diploma dan melalui STPM. Barulah kamu akan masuk ke ijazah sarjana muda. Okey, jelas semua? Jadi kamu kena faham benda tu lah. Okey. Seterusnya, kemahiran. Sijil Kemahiran Malaysia. Yang ini bagi pelajar-pelajar yang kurang dari segi akademik tapi lebih kepada kemahiran, cikgu galakkan kamu pergilah di mana-mana ILKA yang ada di Malaysia ni untuk setahun belajar. Ambil kita punya satu kekuatan kita tu. Cara macam biasa memiliki SPM, syarat-syarat dia lulus bahasa Melayu dan sejarah. Dan perlu melihat juga syarat khusus bagi setiap subjek. Contoh macam subjek elektrik, dan dia nak juga lulus ataupun kepujian dalam matematik. Kamu kena tengok balik tu. Jadi kamu boleh rujuk semula laman web UPU online untuk lebih detail. Okey, kelebihannya kamu akan dapat banyak kemahiran, dan kamu akan jadi orang nak kamu kerja dengan kamu sebab kamu ada kemahiran. Okey. Banyak di Malaysia kita ada Guide Mara, kita ada AKBN, ILP, AKM dan sebagainya lagi. Banyak lagi. Tapi yang penting kamu mengaji je. Okey, kalau kamu mengaji insya-Allah kamu akan dapat apa yang kamu nak. Okey, seterusnya. Pengiraan merit UPU. Tahu tak? Apa yang tu? Tak dapat. ECC tak dapat. Kenapa? Jadi ini ni. Sebab dia mungkin kamu kena tahu benda ni. Kalau kamu tak kira, kamu tak tahu, kamu pergi minta je. Itu susah sikit nak bagi tahu. Okey, jadi kita kena tahu cara pengiraan dia. Dengan tahu pengiraan ni, dengan tahu cara pengiraan ni, kamu akan lebih berfokus untuk belajar. Aku perlu lulus ni, aku perlu cemerlang ni, baru kamu akan perlu lebih lagi. Okey? Mari kita tengok. Okey, bagi cara dalam pengisian borang UPU online ni, ada pengiraan merit. Okey, ada pengiraan merit. Lepas tu,
secara dasarnya pengenaan merit ni adalah satu dasar dan kriteria yang diambil bagi pemilihan lepasan SPM untuk kemasukan ke IPT dan UPU. Cara pengiraan merit untuk kemasukan ke universiti adalah berdasarkan prinsip meritokrasi bagi menentukan siapakah yang layak berdasarkan prestasi mereka. Okey? Faham? Jelas? Okey, seterusnya dasar pemilihan ni juga dia bagi pada dua. 90% daripada markah akademik dan 10% daripada markah co-curriculum. Jadi, anak pelajar sekalian, co-curriculum sangat penting membantu kamu 10% untuk pemilihan di UPU online. Okey, seterusnya. Bagi SPM, kita kepada SPM dia ada dua aliran yang dia ambil kira. Sama ada kamu aliran sains dan aliran sastra. Kita tengok. Okey. Dan setiap aliran ni dia ada 5 mata pelajaran utama yang wajib kita ambil untuk pengiraan merit. Okay, kita tengok macam mana. Seterusnya, okay, bagi aliran sains, 5 mata pelajaran utama yang kena ambil kira ialah, yang pertama ialah matematik, yang kedua matematik tambahan, yang ketiga fizik, keempat kimia dan yang kelima biologi atau mana-mana pelajaran di bawah. Pengurusan kejuruteraan awam, elektrik dan elektronik, mekanikal, reka cipta, lukisan kejuruteraan, sains rumah tangga, pertanian, teknologi, teknologi maklumat, prinsip akaun, perdagangan, ekonomi, sains sukan dan pengurusan makanan. Okey. Ini penting, 5 yang utama. Kalau kamu aliran sains, kamu tak fokus 5 subjek ni, maka merit kamu akan jadi rendah. Ini menyukarkan kamu untuk dipilih dalam kemasukan ke IPT nanti. Seterusnya, 5 subjek untuk aliran sastra. Okey. Sastra pula lain beza sikit. Dia ada bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah dan pendidikan Islam atau pendidikan Al-Quran Sunnah atau pendidikan Syariah Islamiah atau pendidikan moral. 5 ni yang penting. Jadi 5 ni kalau kamu tak fokus betul-betul, tak boleh skor, dia akan mengurangkan markah merit kamu dan susah kamu nak terpilih untuk ke IPT nanti. Okey. Ini merit. Okey, boleh salin. Sama sekali boleh salin. Ini ialah markah merit yang mengikut grade. Kalau kamu dapat A+, 18, A, 16, A-, 14 dan tambahlah yang gagal G, 0. Ini ialah markah merit mengikut grade. Jadi kita akan kira markah nanti mengikut markah merit, mengikut markah merit ni, grade ni. Okey, jadi kamu boleh salin, kalau salin boleh salin, tak ada masalah sebab untuk simpan diri sendiri kan. Okey, seterusnya. Okey, pengiraan merit ni melibatkan 5 pelajaran utama dan ditambah dengan 3 mata pelajaran yang terbaik. Okey, 3 saja dan dicampur 10 markah daripada co-curriculum. Okey, nak tahu macam mana? Lupa dah cara kira. Jom, ikut cikgu. Cikgu ajak cara nak kira dah. Okey. Ini. Yang pertama kamu kena listkan dulu. Okey, 5 yang utama, 5 yang terbaik, 3 yang terbaik masukkan. Kalau ni dapat A, maka merit dah berapa? Okey, masukkan semua siap-siap. Boleh list sekarang. Okey, boleh list sekarang. Kalau nak pause, tekan pause dulu pun boleh. Okey, pause dulu sekejap, salin dulu sekejap, sambung balik. Okey, seterusnya kita akan gunakan yang pertama 5 markah merit yang utama dia tu. Kamu akan tambah kali dengan 10, bahagi dengan 90, kali dengan 90, bahagi dengan 10 dan kamu akan dapat jawapan dia. Okey, dah dapat yang ni, letak tepi dulu. Seterusnya kamu pula ambil pula langkah yang kedua ni, ambil 3 yang terbaik situ, tambah semua, dapat berapa markah, ubah sini, kali dengan 30, bahagi dengan 54. Kamu akan dapat 4 markah dia. Okey, jelas? Okey. Yang ketiga, kamu ambil markah tadi, markah yang 5 tadi, yang 5 tadi, tambah dengan 3 terbaik tu, kamu kali 90,
Kamu bahagi 120, kamu akan dapat markah dia. Lepas tu, kamu boleh rujuk laman web PJSK tu, rubuh IC kamu tengok markah koko kamu berapa. 7, 8, 9. Ambil, rubuh sini, letak tepi dulu. Okey, seterusnya, markah tadi tu, yang 5 dengan 3 tambah itu, okey, cikgu wakili dengan ni, kamu tambah markah koko, kamu akan dapat markah merit kamu. Koko dapat 90%, jadi tinggilah peluang kamu nak lanjut kamu ni ke universiti. Cerah. Gitu. Okey, nampak tak kat sini? Markah tadi yang kita tambah dengan 3 dengan 5 3 MP dengan 5 MP tu, okey, tambah dengan markah koko, dapat markah dia. Okey, jelas? Okey, tak faham lagi? Nak tunjuk tak betul? Jom kita tunjuk cara kira betul-betul. Okey. Okey, ini dia. Kita buka, kita tengok. Okey, yang pertama kita angkat ni. Ini contoh. Okey. Kita buat nama Abu. Okey. Kita type nama Abu. Okey, type nama Abu. Abu. Okey, ni Abu kelas 5. Okey. Aliran sastera. Okey, nampak tak? Okey, seterusnya kita bahasa cikgu buat bahasa ringkas-ringkasnya, kamu tulis yang betul-betul lah. Okey. BM. Lepas tu kita ada subjek Math. Kan, 5 yang utama tadi. Untuk sastra 5 yang utama tadi. KBM, Math. Kita ada Sains. Okey, lepas tu kita ada yang ada sejarah dan satu lagi kita ada sini pendidikan Islam, 5 yang terbaik. Okey, lepas tu kita tengok 5 yang utama tu. Kita tengok pula 3 yang terbaik. Okey, yang terbaik ni kita terbaik tasawur. Okey, tasawur kita dapat A cemerlang kan. Tulis tasawur. Okey, lepas tu kita cemerlang sains pertanian. Contohlah sains pertanian. Lepas tu kita cemerlang PSV. Okey, contoh ini ialah yang terbaik kita 3 tadi tu. Nampak tak? Cuba markah pula. M kat sini kita dapat A. Nampak kan? A bawa markah 16. Lepas tu kita Math kita dapat B+. Konon-kononnya kan. Okey. Lepas tu B plus 12 markah. Terusnya kita dapat A 16. Terusnya kita dapat kita dapat B plus. Konon-kononnya lah kan. Okey. B plus 12. Dan yang terakhir pendidikan Islam kita dapat A. Pada ialah merit dia. Markah merit dia 16. Ini 5 yang utama. Seterusnya yang 3 terbaik. Tasawuf kita dapat A plus. Orang kan dah 18. Markah tinggi ni 18. Lepas tu kita dapat setiap pertandingan kita dapat C je. Kan ni contoh lah. C berapa? C hanya 6 markah saja, nampak tak? Bila kamu dapat rendah. Dan PS ni kita dapat A. A kita dapat 16. Okey, nampak kat situ. Kita dah bubuh semua ni. Kamu kena kira lah. Kira. Yang ni dapat 72. Yang ni pula kita dapat 40. Dah kira kan? Okey. Cara nak kira macam mana? Jom kita pergi bawah lagi. Siap tadi, ambil markah yang 5 yang utama. Yang ni lah. Yang ni. Nampak hak cikgu bulat ni. Okey, 72. Okey, bubuh ni. 72 dalam ni. Kita bubuh dalam ni. Bubuh ni. Okey, 72. Nampak tak? Kecil sangat. Besar sikit. Okey, 72 nampak tak? Okey, 72 kan? Kali 90 bagi 90 dapat markah apa? Dekat dalam 70. Okey. Kita dalam ni 70.
70. Nampak tak? Okey. Lepas tu kita ambil pula yang 3 terbaik ni. Berapa markah ni? 40. Okey. Kita buat dalam ni. 40. Nampak tak? Okey, kecil sangat. Besar sikit. Okey, 40 kali dengan 30 bahagi dengan 54. Jawapan dia kat sini. Berapa? 22. Nampak tak tu? Okey. Dah siap dah ni. Kita langkah seterusnya, ambil 70 ni dengan 22 ni tambah sekali. 70 tambah 22. Okey. Kecil besar sikit. Ni nampak. Okey. Okey, kali dengan 90 bagi dengan 20. Jawapan kat sini ialah 86.5. Ini ialah markah akademik kita. Yang cikgu segi 3 ni. Nampak tak? Faham kan? Segi akademik kita. Kita cek dalam web PGSK kita. Kita dapat 7 saja. 7 saja. Okey, 7. Tak apalah 7 pun redha lah, dah habis dah kan. Okey, langkah seterusnya kita ambil 85 ni. Okey, 86.5 ditambah dengan markah Koko 7 dan jawapan kita akan dapat 93.5. Nampak tak? Dan inilah jawapan markah merit kita untuk kita guna sebagai panduan untuk mengisi borang UPU online. Kalau nak kena faham. Jadi kat sini kita boleh tengok adalah cikgu tengok dalam satu tu dia bagi anggaran. Kalau kamu dapat markah merit banyak ni, sesuai untuk program ni sahaja. Kalau kamu dapat banyak 50 hingga 60 ni, program diploma LKA sahaja. Kalau kamu dapat 60 hingga 85 ni, kamu hanya layak untuk program matrikulasi dan program diploma sahaja. Tapi kalau kamu dapat 85 ke atas, kamu layak untuk memilih untuk asasi di IPT dan program IPGM perguruan. Nampak tak? Jadi penggunaan merit ni bagi cikgu sangat penting kerana ia membantu kita menyelaraskan kita supaya kita lebih fokus untuk kita cemerlang dalam SPM dan seterusnya untuk kita membantu kita dalam pengisian borang UPU online nanti. Okey, bagi yang tak faham juga boleh ambil video cikgu ni, tengok betul-betul, dan kalau tak faham juga boleh rujuk guru-guru bimbing kaunseling anda. Cikgu rasa mereka masih mengalu-alukan kedatangan kamu. InsyaAllah. Kamu tanya apa, macam mana cara nak kira, lagi detail. Tapi cikgu rasa kalau kamu dah faham ni, tanya, kamu boleh buat sekarang, kamu boleh target sekarang apa yang kamu nak kena buat. Kita lagi ada masa tak lama dah, dalam 20 hari saja lagi untuk kita menghadapi peperiksaan SPM 2020 pada 22 bulan 2 2021. Okey, jelas? Faham? Okey. Okey, dapat dah? Mudah je kan? Nampak dia pun kenyah elok je tu. Mudah je. Okey. Ini tadi anggaran yang cikgu kita tadi tu. Ini anggaran lah, anggaran. Anggaran ni tak betul tapi boleh diguna pakai sebagai panduan. Okey. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Jadilah pelajar cemerlang kerana perusahaan itu adalah milik kamu, milik anda. Okey, dan jangan lupa hashtag minta maaf. Jangan lupa subscribe channel Si Alhami di YouTube. Kita jaga kita semua awesome. Dan yang paling penting, santai-santai tapi berilmu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.